الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. تبادل. Apa ada kita buka saya apa? Tengok kita muka surat apa ni? Tengok muka surat 23. Cantik-cantik bunga sifat basar. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Maka baginya 3 ta'alluq seperti pada sami' dahululah pada takrir dan surahan dan juga pada dalil percaman. Tengok kita. Qala musannif rahimahullah. Maka baginya bagi apa ni? Sifat basar. Satu lagi sifat ma'ani, yakni sifat yang basar ada. Ada di mana? Ada pada zat Allah Ta'ala. Sifat basar ni takluk dia macam mana? Sifat yang basar iaitu sifat yang dia kata ada 3 ta'alluq. Macam mana? Macam sifat sami' juga. Apa dia? Iaitu ta'alluq suluhi koding. Satu. Apa suluhi koding? Patuk dan padan. Bagi apa dia? Allah Ta'ala itu melihat akan sejak azali lagi. Benar kita dipaluk. Patuk dan padan. Apa maksud patuk padan? Kalulah timbul waktu tu pun Allah Ta'ala dia dapat lihat benda yang ada tu. Benda tu jadi lagi, ya ni benda baharu. Macam kita ni tak jadi lagi masa tu. Waktu bila? Waktu azali tu. Mana patuk dan padan sejak azali lagi. Allah nampak kita ni. Tengok. Patuk padan saja. Bukan ada lagi kita. Tapi patuk padan. Lepas tu nak jawab macam mana? Sekira-kira kalau timbul waktu tu pun dia nampak. Tu dia panggil takluk patuk padan. Benar mungkin tak ada lagi. Tapi patuk padan. Dia panggil takluk suluhi koding. Jadi sifat penlihat Allah Ta'ala tu dia panggil takluk satunya. Dia boleh pada saja azari lagi patuk dan padan. Nombor 2 takluk tanjizi koding. Apa dia takluk tanjizi koding? Sifat pilihan Allah Ta'ala. Apa dia? Macam sifat sami' juga. Dia melihat, lulus dan berlaku melihat. Melihat itu apa? Perkara yang koding. Apa dia? Tuhan nampak akan zat dia dan sifat-sifat ma'ani dia. Bila? Sebab Allah, zat Allah itu koding. Sifat-sifat dia pun koding. Dia nampak dah. Itu dia panggil takluk tanjizi koding. 2 dah. Bagi sifat basar. Macam sifat sama juga. Aku ingat klik. Ada 3 takluk dah. Nombor 3 takluk tanjizi hadis. Apa tanjizi hadis? Berlaku melihat. Berlaku nampak. Benda yang ada. Apa dia? Waktu timbul perkara kita ni. Jadi Tuhan ni
Dia 3 takluk sifat basar dia. Nah, apa dia? Ingat klik takluk suluhi koding. Apa suluhi koding? Sejak azali lagi patut dan padan Allah nampak kita ni. Bukan nampak lagi waktu tu tak timbul kita lagi. Sekira-kira kalau kita timbul waktu tu pun dia nampak. Tu dia panggil takluk suluhi, patut padan, berkelayakan lah kita. Ni. Nombor 2 takluk tanjizi koding. Maknanya sifat basar Allah nampak akan benda yang koding, yakni zat dia. Tu lulus berlaku tanjizi koding ni. Berlaku melihat dah. Allah nampak zat dia sebab zat dia jenis ada. Dak royak dah. Sifat basar dengan sama nampak perkara yang ada. Zat dia nampak dah. Zat dia benda koding. Tu dia panggil tanjizi koding. Takluk akan sifat basar. Sifat basar Allah nampak zat dia dan sifat-sifat ma'ani dia. Bila lagi? Waktu azali, waktu koding dulu lagi. Nombor 3 takluk tanjizi hadis. Apa takluk tanjizi hadis? Tuhan ni nampak akan berlaku, nampak benda yang masa timbul kita tengok ni. Dia panggil berlaku benda baharun, timbul dia nampak belakang. Janji benda tu ada saja. Jadi 3 lah. Kita nampak benda apa? Kita nampak benda cerah. Benda berwarna ya. Benda dari belakang kita nampak lah. Dan kita pula terhad nampak kita. Atas ni tak nampak lah. Bawah ni pun tak nampak. Nampak sekat ni lah. Dan benda berwarna kita nampak. Tuhan nampak benda yang ada. Dulu kita nampak tak? Tak nampak. Masa dalam perut lemak tak nampak ni. Terbit mari lo ni baru nampak. Tuhan ni dia zat dia nampak. Sifat ma'ani dia nampak. Dipanggil takluk tanjizi koding. Kita ni patut padan sebab tak timbul lagi waktu tu. Dia patut padan nampak kita dah. Patut timbul kita pun dia nampak juga. Bila timbul kita makhluk ni. Tak kira lah semua makhluk ni kan. Dia panggil takluk tanjizi hadis. 3 butir tu reti tak apa. Nak tengok luasnya kuasa Allah Ta'ala. Sifat-sifat Allah Ta'ala. Takluk dia luas. Bukan macam kita. Satu. Seperti pada sami' dahululah pada takrir, pada hurai. Hurai dia pun macam kita hurai sifat sami' bulan lepas lah. Kita hurai sifat sami' tu, sifat pendengar Allah Ta'ala, takluk tanjizi koding, takluk suluhi koding, takluk tanjizi hadis juga. Tuhan dengar, patut padan dengar kita makhluk ni. Masa bila lagi? Waktu azali lagi. Tak ada lagi pun patut padan baru. Lepas tu dia mendengar akan zat dia dan sifat ma'ani dia. Dipanggil takluk tanjizi koding pada mendengar. Mana Tuhan dengar zat dia sebab apa? Tuhan sifat pendengar dia mendengar benda ada. Maka dia mendengar akan zat dia. Lepas tu lulus mendengar akan barang yang baru timbul. Apa dia? Takluk tanjizi hadis. Bila timbul perkara dia dengar. Dia dengar masjid ni. Masjid ni bukan ada suara tapi masjid ni ada dia dengar. Bila jadi masjid ni. Patut padan bila dengar masjid ni. Sebelum masjid ni ada lagi, waktu azali lagi dia patut padan mendengar masjid ni. Jadi 3 faham lah. Sami' pun semacam, basar pun semacam. Tu kata tu. Dia kata kan, seperti pada sifat sami' yang kita bahas dulu pun. Dahululah pada takrir. Pada huraian pun semacam juga. Kalau diwayak sifat sami', sifat basar, dia macam tu jugalah. Mendengar barang yang ada. Melihat barang yang ada. Kalau basar, tengok. Dan suruhannya, surah dia. Dan juga pada dalil percaman. Surah ni hurai juga. Cara hurai dia. Cara hurai dia pun dia panggil surah dia panggil. Cara hurai dia pun macam sami' juga. Dan juga pada dalil. Apa dalil? Bukti. Bukti apa? Bukti percaman. Dalil kata sami' tu ada pada Allah. Dalil basar ada pada Allah. Kita bahas macam itulah juga. Macam kita bahas sami' juga. Ya itu. Mudah faham ya. Cuma kita pegang kata di Tuhan ada sifat sami', ada sifat basar. Cumanya beza sifat kita dengan sifat Tuhan. Hak tali lah. Dia ada takluk suluhi koding, takluk tanjizi koding, takluk tanjizi hadis. Kita tak ada deh. Kita tak ada lah. Tengok qala musannif rahimahullah. Kalau begitu
kejaplah kata ada basar. Basar mudah sikit kita ambil hak kiasan macam huraian macam sami' juga. Sam'u wal basaru al muta'alliqani bi jami'al mawjudat. Sifat sami' Allah dan basar Allah Ta'ala itu ta'alluq akan kedua sifat ini dengan segala perkara yang ada. Hurai dia pun semacam lah, lebih kurang. Tengok. Kalau orang tanya mudah faham lah. Tuhan nampak nak nampak. Tuhan nampak benda ada. Tuhan dengar tak apa. Tuhan dengar benda ada. Sudah. Benda ada Tuhan dengar belakang. Benda mustahil Tuhan tak dengar. Sebab benda mustahil benda tak ada. Anak dia, menatu dia, betok besan dia tak dengar lah. Sebab benda tak ada. Janji benda tu ada, Allah nampak, Allah dengar. Faham tak apa? Baik. Maka kalau begitu kesimpulannya, kejaklah kata. Kejak nanti apa? Kejaklah dalam hati kita. Setelah kita hujah tadi. Kita hujah macam tu lah juga. Basar pun, kalaulah kita kata tak ada Tuhan, tak ada sifat basar. Kalau kita fikir dengan otak lah, Tuhan ni tak ada sifat basar. Kalau tak ada sifat basar, dia ada sifat buta. Kalau ada sifat buta, Tuhan tu lemah. Kalau lemah, macam mana nak jadi alam ni? Pusing pergi mari, wajib basar. Tu dia panggil kejak tu. Tak boleh pergi punya pusing. Kalau kata Tuhan tu ada basar, walaupun boleh hilang penyakit dia, kata, maka Tuhan lemah juga. Kenapa? Dihinggapi oleh penyakit buta tu. Buta itu juga makhluk lemah. Maka mustahil akan tolak tu. Tuhan tak boleh buta sekali-kali. Wajib pelihat. Tu dalil dia. Maka kejap dah. Hati kejap. Kejap macam tu je lah. Bukan nak tidur hurejuh dah. Lepaslah hukum syarak. Jangan sampai tanya Tuhan lihat dah. Aku tak tahu. Jeng. Lihat macam mana? Lihat apa kita? Jeng tak kena. Dia panggil jahil murakkab. Dia percaya kata Tuhan tu melihat, nampak, tapi dia faham nampak apa kita. Jadi jahil murakkab, tak kena dengan hakikat perkara. Tu dia panggil jahil murakkab. Dia kira kafir juga. Sebab kita meletakkan Tuhan pada benda yang lemah. Sebab tu kena mengaji juga. Bukan boleh faham Tuhan melihat, Tuhan mendengar gitu. Kena beri asing, Tuhan mendengar macam mana, manusia mendengar macam mana, Tuhan melihat macam mana, manusia melihat kena. Supaya apa? Supaya kita kejar. Lepas tu bukti macam mana? Bukti kita faham dengan akal. Kalau Tuhan ni tak ada basar, maka dia pekak, dia buta. Mudah ya. Kalau buta, dia kena penyakit. Bila penyakit lemah, tak terima akal. Saya masalah kejar. Macam tu saja. Ni tak boleh ngaji, tak boleh dia kata sifat 20. Tak boleh kita mengaji. Sebab bid'ah lah. Padahal kita nak beri kejap lagi akidah. Supaya kita boleh kenal betul. Tak salah ni. Bukan ada pusing kot lain. Pusing kot tu. Pusing kesimpulan supaya kita pegang kejap. Tengok. Kalau begitu kesimpulannya. Kejaplah kata. Kejaplah dah hati kita ni. Kata apa? Kata ada basar ta'ala. Ada padanya Allah Ta'ala tu, iaitu sifat basar. Dan kejap pula. Satu lagi, kita ingat pertama kita kena pegang dalam hati kita, Tuhan ada sifat basar. Nombor dua kita kena pegang pula, dan kejap pula tak buta. Bos itu. Dia dua benda wajib kita iktikad di Tuhan ni. Pertama benda wajib. Nombor dua benda istihalah, kena bos dia. Tuhan ada dua benda. Pertama apa dia? Tuhan pelihat. Lepas tu tak buta gitu. Di kita ada dua benda. Pelihat dan buta. Mana buta boleh mari bila-bila masa. Tua sikit kan? Tak nampak lah. Sebab kita ada dua benda. Tuhan tak. Wajib kita peganglah hati. Dia ada pelihat kerat dengan tak buta situ. Kita ada lihat, ada buta. Lalu ni kita lihat lagi. Kalau Tuhan nak beri jadi berlambak orang duk buta, maka kita jadi gitu. Kerana baharu itu berubah-ubah. Tuhan tak. Dia sebelah pihak saja. Kalau pelihat, dia bubuh tu tak buta. Dua benda kena iktikad. Iktikad nanti apa? Kata Tuhan basar dan tak buta. Jadi basar itu benda wajib pada akal. Dan istihalahnya ialah tak buta. Buta ialah mustahil. Tok buang. Tak masuk campur dalam akidah.
Nah, maka mustahil tak masuk campur dalam akidah. Yang masuk istihalah. Menata apa istihalah? Hukum bagi mustahil tu. Istihalatul mustahil dia panggil. Nah, hukum bagi mustahil iaitu istihalah. Maka dua benda itulah duduk di Tuhan. Tu dia panggil 20 yang wajib, 20 yang istihalah. Jadi 40 harus yang satu 41. Tu akidah tu. Lepas tu campur 4 yang wajib bagi Rasul, 4 istihalah bagi Rasul, jadi 8. Satu yang harus mubasyarah fil kata apa? Arwah basyariah. Jadi 9 campur 41, 50 aqaidul iman yang terkandung dalam kata kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tajuk tu lah tu. Bila sebut la ilaha kita boleh faham siap daripada start la ilaha tu sutih sifat Allah Taala tu dan sifat Rasul tu duduk terkandung dalam 50 aqaidul iman. Bukan pada sebut di mulut saja, kena reti menetap apa tu. Qala musannif rahimahullah. Habis. Sampai situ. Qala musannif rahimahullah, penjagaan, dia suruh jaga-jaga sini. Dia suruh satu penjagaan, dia kata benda penting ni. Wajib di atas kita. Dia suruh wajib di atas. Apa wajib di atas? Wajib syarak. Wajib atas kita. I'tiqad, kena pegang dalam hati dengan kejap. I'tiqad ni. Kata apa? Kata nyata Tuhan dengan ilmu dan dengan samia dan dengan basar itu dengan masing-masing tagan sebagai nyata yang sempurna. Apa maksud ni? Iaitu kita kena royak ilmu Allah ini mengetahui ia secara nyata. Begitu juga sifat sami' Allah, dia mendengar secara nyata. Macam-macam kita dengar-dengar delah tak jelas, derah tak derah, pelan tak pelan, tak, dia mendengar secara nyata. Begitu juga basar dia ini melihat akan benda yang ada secara nyata. Dengan masing-masing sifat dia tu sebagai nyata yang sempurna. Kita ni mata kadang-kadang kelabu. Nampak tapi tak nampak tak. Kalau berspek jadi terang gelik. Jadi itu nyata kita. Tu cara hak kita tengok warna-warni ni. Tuhan ini ilmu dia pun mengetahui secara nyata. Basar dia melihat nampak benda wujud secara nyata. Dan juga mendengar secara nyata. Selesai masalah. Dia pegang macam tu. Ya, habis dah lah. Tak payah duk terak pening-pening kepala. Cuma bila dapat hujah ya. Bila dapat hujah kejap lah. Bila kejap lepas lah. Taklif syarak kita mengetahui akan sifat Allah. Mengenai sifat Allah. Tengok. Qala musannif rahimahullah. Tapi tak habis lagi lah. Sebab tak habis kitab lagi dah. Ada lagi. Wujud kita tu dah. Kidam bakar mukhalafah kita tu belakang lah. Hak ni masuk sampai mana? Sampai hak ma'ani pula. Ma'ani ada sutil lagi. Apa dia? Sifat kalam pula. Habis dah basar. Qala musannif rahimahullah. Ya. Bahasan sifat kalam. Ini masuk hak sifat ma'ani yang ketujuh. Apa makni sifat yang bahasa ada? Dia ada sifat yang bahasa amrun iktibari. Ada sifat yang bahasa salbiah, sifat yang ternafi seperti kidam, baqa, mukhalafah. Sifat yang ternafi akan kelemahan tu. Ini sifat apa ni? Sifat yang bahasa ada di zat Allah Taala. Tengok. Bahasan sifat kalam dan setengah daripada sifat ma'ani ada lagi. Maknanya 6 dah kita bahas. Start daripada kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalam ni. Sifat yang bahasa ada. Dia mau tanya tanpa ma'ani, sifat yang bahasa ada. Sifat macam ni hak ada macam mana tengok ni. Hijau ni adalah. Ni. Hijau ini sifat bagi tudung ni. Dia benar ada tak? Dia bahasa ada lah. Kalau kita botol ni lah. Ni. Ada tak botol ni? Ada. Ada tu pun sifat juga. Tapi dia ada lah. Ni. Maka dia panggil ada botol ni ada. Ada yang lekat di botol ni dia panggil ada tu juga sifat. Tapi tak nampak langsung.
Ha gini. Tapi hijau ni nampak juga. Dia panggil sifat yang basada. Ha ni. Bergerak botol ni di tengah-tengah antara ada dan tak ada. Umur nampak botol kan nampak gerak. Mu'in, nampak tak apa? Nampak botol, gerak boleh goyak. Boleh goyak, tapi dia duduk diam kan gerak. Gerak, tapi tunjuk pergi gerak. Dia tengah-tengah antara gerak dan diam. Dia panggil sifat juga. Dia panggil sifat hal. Hal keadaan botol itu bergerak. Baik. Jadi sifat ni banyak jenis. Ada yang bahasa ada yang bahasa nafsiah. Ada ni nak royak tak nampak, tapi ada situ. Satu lagi di tengah-tengah, nak kata tak ada langsung pun payah, nak kata ada pun payah. Bergerak ni. Bergerak ni ada dan tak ada ni. Nak kata tak ada tak boleh, dia ada, bergerak. Nak kata botol diam, kita botol bergerak, tapi keadaan tu dia panggil kau nuhu keadaan itulah panggil hal. Tengok. Sifat belakanglah tu cuma derajah dia. Nah. Tengok. Hak ni baharulah, bukan macam ni Tuhan nak royak bi faham tu. Saya duk kata Tuhan macam ni pula bukan macam tu, nak tunjuk bi faham tu. nak tahan berbeza di kita tu. Bila kita kenal makhluk, kenal Tuhan macam tu. Tengok qala musannaf rahimahumullah. Gitu. Dan setengah daripada sifat ma'ani itu ada lagi. Apa dia? Sifat kalam. Apa kalam? Perkata. Dia berbuah per situ. Dengan sifat perkata, dia berkata. Dengan berkata itulah keluar perkataan. Dia faham tak? Jadi hak mana satu sifat? Perkata itulah. Berkata bukan sifat, ta'aluk dia panggil. Dia bukan wujudi. Dia benda yang kira-kira. Berkata. Bila ada perkata, yakni sifat, maka dia pun berkata. Berkata tu kerja bagi sifat tu. Maka keluar daripada berkata perkataan. Jadi tiga lapis. Jadi nak bahas mana? Nak bahas perkata tu. Kita pun ada sifat perkata. Mana bukti kata kita ada sifat perkata? Ni duk bunyi suara ni. Suara ni ialah barang yang hasil daripada berkata. Menunjukkan di bumi anak lidah saya ni ada satu sifat kuah yang Allah bubuh menyebab saya boleh berkata. Jadi ya tubik pa ni bukannya sifat ni. Hak ni barang yang hasil daripada perbuatan berkata lo. Itu. Kerana apa tubik hasil ni? Kerana saya ada sifat perkata. Maka hak masuk sifat perkata itulah sifat. Ni. Macam penyanyi, pelakon, pelawak tu. Dia. Padahal dia bukan duk melawak hari tu pak dia mati. Pelawak dia. Kita pun kata tengok, pelawak tu pergi tengok ziarah kubur pak dia tu. Bukan duk melawak hari tu. Maka sifat mana yang nak? Pelawak tu sifat. Dia. Bila mana? Bila dia melawak, dia naik petah dia melawak. Melawak tu kerja bagi sifat. Oleh kerana dia tu kerja dia memang melawak, orang pelawak. Kan duk melekat dia sedia. Walaupun duduk dia makan nasi dengan mak dia. Tak kerja hari tu. Orang tetap panggil dia seorang pelawak. Kenapa sifat duduk di dia? Tu sifat. Maka melawak bukan sifat. Berlawak bukan sifat. Kerja bagi sifat. Macam sini Tok Guru Bubuh ni. Perkata. Berkata tu bukan sifat. Allah itu bersifat berkata-kata. Kalau Tuhan bersifat berkata-kata tak berhenti semak. Bercakap 24 jam. Jadi basic ni. Tunggu ya. Kena pasang skrubi molek. Tuhan bersifat dengan perkata. Dia nak kata direct kan? Tak. Tu bila dia berkata, bila mari jadi makhluk dia kata ke Nabi Adam. Tu dia wa izqa tu dan ketika. Bukan kata direct. Dia kata ketika. Makna dia sifat dia ada tak? Sifat tu ada. Kita pun ada. Duk diam ni orang panggil sifat berkata ada tak? Ada. Orang tak kata kita bisu ni. Cuma kita duk diam sebab tak bekerja berkata lagi. Maka Tok Guru Bubuh berkata. Tengok. Iaitu apa dia? Sifat kalam tu. Nama bagi satu perkara yang ada ia pada zatnya ta'ala. Kita pegang dalam hati kita. Kita fikir malam ni.
Dapat pahala, jangan bimbang ni. Dapat pahala dah. Hei, dapat pahala lah. Sebab kita memikir akan Tuhan yang disembah. Tak gitu. Nah, fikir sahabat Tuhan ni lebih bagus daripada ibadat tak ada apa. Jadi pengen faham lah, jangan pakai tak ibadat pula. Tak kira. Dia pakai duk fikir ya, sembahyang tak boleh dah, hak syarak kena buat lah. Tapi memikir kepada Tuhan ni, sebab nak mengenal akan Tuhan yang disembah dapat pahala. Fikiran dapat pahala, mata dapat pahala, telinga dapat pahala. Jangan lebih bimbang. Sebab buat benda molek ni Tuhan janji siap. Kita cari siapa dia? Cari token besar. Cari siapa dia? Nak kenal token besar. Sebab kita nak serah segala amalan dia kepada dia. Jadi token besar tak kenal nak buat kena. Siapa dia token kita tu? Motong getah ikut dan jumpa kat getah motong. Cikgu Ding. Lepas tu ada orang mari mai hakuk. Tunggu gaji tak boleh. Token tak kenal. Nak motong cinta pula. Dia kena token lah. Pergi sembang dengan dia molek. Ni nak bayar apa duit kerak. Kalau ni gagah naik RM2.07 hutang. Dan menyawa sikit lah orang kampung. Tengok. Nah, jadi nak motong pun tok guru dok misal kata kena token. Motong saja dia mau tak beri duit dia. Sebab tak kena. Macam kita nak buat ibadat sembahyang puasa lah. Kita nak sembah siapa dia. Tuhan tu Tuhan yang macam mana? Salah faham lagi tak kena dengan perkara dia panggil jahil murakkab. Tengok kalau musannaf ni. Tengok. Ni kita fikir apa? Fikir kata di Tuhan tu ada sifat kalam. Tengok. Iaitu satu perkara yang ada dia. Perkara tu apa? Sifat kalam tu lah. Yang ada ia pada zat Ta'ala. Bukanlah sifat kalam yang kita duduk bicara ini nama bagi berkata-kata. Nah. Hanya berkata itu takluk bagi sifat perkata. Kena faham gitu. Ada baik situ. Apa dia? Berkata-kata itu ialah ta'alluq. Ya ini tugas. Tugas bagi sifat perkata. Kena faham gitu. Kita bukan bahas berkata-kata. Kita bahas sifat yang ada perkata tu. Tengok. Yang kita duduk bicara ini nama bagi berkata-kata dan bercakap. Bukan duk royak masalah berkata dan bercakap. Yang ni satu sifat yang tak bunyi pa. Kita pun tak bunyi pa. Sifat ni tak ada suara, tak ada huruf. Sifat perkata yang Allah bubuh di kita ni. Dia bukan ada suara-suara. Yang tubik suara mulut ni barang yang hasil daripada berkata tu, dia bukan sifat. Barang yang hasil daripada berkata. Jadi sebagaimana kata musannaf, Tok Guru ni kata, sebagaimana disengkakan oleh orang-orang awam kita. Kebanyakan kita dah faham gitu. Bila sebut sifat kan duk faham berkata-kata tu sifat. Dia ada duk ngajar dulu Allah itu bersifat berkata-kata. Faham gitu. Dengan sifat berkata-kata dia berkata pening. Nak rasa kena. Sebab tu saya kata Tuhan itu bersifat perkata. Dengan sifat perkata dia berkata. Baru kena bahasa Malaysia pun. Kalau Tuhan itu bersifat berkata. Dengan sifat berkata dia berkata. Jenah pening kepala. Tak kena suih asal. Tak lulus wiksa bahasa Malaysia itu. Kena faham hak mana sifat, hak mana ta'aluk bagi sifat. Tengok. Sebab tu musannaf kata apa? Sebagaimana disengkakan oleh orang-orang awam kita. Banyak orang duk faham gitu. Duk faham kata sifat tu kan ialah berkata-kata tu. Tak kena lah. Tengok. Kalau begitu terjemuh yang tak membawa kepada semabul. Dengan yang demikian itu bahawa dikatakan perkata. Kalau begitu, dia kata nak beri elok jadi apa? Nak elok apa? Nak elok beri faham hak mana satu sifat, hak mana satu ta'aluk bagi sifat, hak mana yang hasil daripada sifat, hak mana kerja dia. Banyak gila. Dia kata kena terjemuh yang tak membawa kepada kesemaran. Musannaf kata nah, lo ni kita terjemuh.
terjemuh apa? Kalam tadi ni. Terjemuh kok mana? Supaya tak jadi kepada semabul. Supaya tak bawa jadi kesamaran. Takut jadi kesamaran-samaran. Dalam fikiran kata, hak mana satu sifat tu ni? Hak berkata tu ke perkata tu. Nak mudahnya kata, nak elok daripada jadi supaya tak kesamaran dengan yang demikian itu, takut orang tak faham duk kata sifat ialah berkata-kata tu, bahawa dikatakan perkata. Lo ni kita buh perkata. Kata musoneh. Jadi haram salah kan? Tak salah deh. Sebab guru nak beri faham kepada murid dia. Maka dia cari jalan nak ikut kata Tuhan ada sifat kata tu tajuk dia. Bukan nak salah. Guru nak beri faham mudah, nak beri beza hak mana satu kerja. Sebab sifat makni sifat yang bahasa ada kerja. Yakni sifat dan takluk. Maka bubuh beri mudah. Dia bubuh perkata. Tengok. La arak semacam ya. Qala yakulu qawlan. Qailun. Qala fi'il madi. Yakulu fi'il mudhari'. Qawlan tu masdar. Macam tu kan. Tapi kan terjemuh kita nak faham mudah nak bahas ni. Tok guru pun buh perkata. Ni pun berkelahi hendak. Ingat tak kelahi? Orang buat kitab kutuk lawan dengan tok guru ni. Kata tak kena pasang pandai-pandai mengekoh. Salah tak? Kita duk pegang dah di Tuhan ada sifat kalam, salah tak apa. Cuma kita cara nak bahas supaya faham hak mana sifat, hak mana kerja bagi sifat. Kerana sifat ma'ani ni sifat yang bahasa ada kerja. Tu saja. Tapi berbahas sampai kata tak betul pun semua. Teruklah kita ni. Tok guru tulis kitab bagi kita mujur dah. Supaya bila kita bahas kita mudah faham. Macam sifat sami' basar tadi lah. Dia sifat dan ada kerja dia. Sebab tu macam ni faham tu dah tu. Maka fasal Tuhan yang bersifat dengan dia. Apa fasal? Oleh kerana. Cakap bahasa kita. Ni bahasa petani ni. Kita kena halih bahasa Malaysia kita lah. Tak pening kita orang Kuling pula ni. Lagi pening orang Bali tak apalah. Dia dua beradik dengan petani. Pupus prian dia. Cakap aku mana faham. Cuma petani lembut sikit. Orang Bali kasar sikit bahasa. Tapi dia faham bahasa petani. Keturunan banyak pun orang Bali mari dia petani. Orang Thailand banyak di situ. Sebab tu cakap bahasa ni kena suruh lah. Maka fasal. Fasal apa dah? Bahasa kita Malaysia oleh kerana. Oleh kerana itu. Tak salah deh ni pun. Saya nak faham kau nak murid. Sebab anak murid saya cakap ilik. Kalau nak murid cakap ulu, saya cakap ulu terus lah. Saya dah kata ustaz Zamri pandai mengekoh hak tok guru. Dak deh. Hak tok guru betul dak. Cuma nak faham anak murid saya pula dah. Ada pula esok ni Ustaz Zamri pandai-pandai ubah. Bukan tak boleh nak ubah. Yang tak boleh ubah Quran hadis ya. Ubah nak beri faham anak murid. Salah nak tanpa. Kita pun bubuhlah bahasa Malaysia kita lebih mudah faham. Oleh kerana Tuhan bersifat dengan dia. Mudah faham lagi. Maka fasal Tuhan bersifat dengan dia itulah berkata-kata dia. Oleh kerana Tuhan bersifat dengan perkata, maka dia pun berkata-kata. Nak payah antara mananya? Fahamlah. Bila Tuhan bersifat dengan perkata, maka Tuhan berkata-kata. Lawan bagi sifat perkata ialah bisu. Lawan bagi berkata bukan bisu, diam. Dia beza lah. Baru besar sekulu kena. Kalau kita kata Tuhan berkata-kata, lawan bagi berkata-kata, kita bawa bisu, pening. Kita duduk diam ni kata bisu. Sebab tu tok guru buat siap dah. Kalau kita katalah sifat ialah berkata-kata, lawan bagi sifat adalah bisu. Maka kalau kita duduk diam, orang pakai bisu, marah mapuh kita. Aku duduk diam ya, bukannya bisu deh. Sebab tu dia bubuh sifat ialah perkata. Walaupun duduk diam, dia tak berkata saja, bukan bisu.
Kalau buku sifat adalah berkata, siap. Bila diam, bisu semua. Dia beza nah. Perkata lawannya ialah bisu. Tak ada perkata tu macam orang bisu tu. Tak ada perkata tu. Baru kena sekeru. Tu dia bubuh siap tu. Ya. Dengan tengok. Maka bila dia ada sifat perkata, maka dia berkata-kata. Maka lawan bagi perkata ialah bisu. Lawan bagi berkata, diam. Itu mudah faham. Kita ada sifat berkata tak? Ada. Masa kita tidur kita berkata tak? Duduk diam. Boleh tak orang pakai kata mu bisu? Marah mampu. Sebab tak cakap. Tapi kita ada sifat berkata. Kerana apa? Kerana berkata tu sifat. Berkata tu kerja. Bakit sehari kita berkata. Bila kita duduk diam kita tak berkata, tak bekerja. Kalau kita berkata adalah sifat, maka kita bila sifat dia lawan dia tu apa? Kita berlawannya bisu. Tak berkata jadi bisu pening. Kan kalau mau senang. Tok guru buat siaplah. Bahasa kita pun dia boleh hurai lah. Kono hurai siaplah. Tak sudah lawan lah, tak lepas pergi dia. Ilmu demo dulu tak semacam ilmu kita hari ni. Allah beri demo zaman dulu. Sebab itulah imam-imam mazhab pun orang zaman dulu. Imam lo ni mana ada tupang ambil. Tak boleh lari dari pak mazhab tu. Orang dulu belakang. Orang yang dekat dengan Rasulullah. Nak kata mulianya Rasulullah. Orang dekat dengan dia aling. Kurang sikit, kurang aling. Islam tu udah kata zaman Rasulullah terang. Lepas mati Rasulullah ni kelabu sikit zaman bakar. Lepas tu mati kelabu-kelabu. Kita hari ni Islam duk like lampu. Ustaz-ustaz bodoh tahu saya boleh berajar lah. Kalau zaman dulu zaman Nabi mufti-mufti tahu kita ni kerja tairati unta ya. Kalau hidup mufti-mufti alim ulama zaman kita zaman Rasulullah nak duk tak mana agak. Jangan kata zaman Rasulullah. Hidup ulama kita zaman ni hak besar-besar, hak serban besar-besar. Hidup zaman Imam Malik, Imam Syafi'i cukup dah. Agak-agak nak duduk kerja apa? Nak tak boleh jadi mufti ingat. Demo alim sampai 70 80 ilmu. Sayyidina Ali tu ilmu 40,000 ilmu. Tu bezalah. Habis Allah tarik-tarik. Ingat ustaz pereh-pereh apa kita ni bodoh. Kalau musnah rahimahullah ta'ala. Tapi kata tu lah nak buat kena lah. Padan dengan orang pun zaman habis dah. Allah cabut habis dah. Orang-orang alim mati. Orang-orang alim mati habis. Tengok. Itulah berkata-kata ia Allah dengan siapa-siapa yang ia kehendak. Tu dia kata dengan Nabi Musa, dia kata ke Nabi Adam, dia kata ke Nabi Nuh, dia kata ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata lah. Dia berkata. Tengok. Dan pasal ada padanya sifat itu, dia tak bisu. Tengok. Bila ada sifat perkata, maka Tuhan tak bisu. Dan sifat kalam itu bukan ia daripada bangsa huruf. Sifat kalam bukan ada huruf. Hak huruf tu bik ni benda yang hasil daripada berkata. Dan bukan suara wal kalam huwal lafzu. Dan kalam itu laisa biharfin wala sautin. Dan sifat kalam Allah. Dia kata apa? Tidak dengan tidak berhuruf wala sautin, tidak dengan suara. Sifat kalam tu. Bukan berkata tu, sifat dia tu. Tengok. Zahir ia dengan selekeh-lekeh perhati. Apa zahir? Nampak pada fikiran, maksud dia tu. Perhati di mana? Perhati dengan fikiran, tengok. Kita boleh faham tak? Faham kata nak? Faham kata di Tuhan ada sifat perkata yang tidak ada suara, tidak ada huruf. Dengan selekeh-lekeh berarti pun faham dah. Tengok kan? Tengok kita ni. Cikgu Ding pun ada sifat perkata. Tapi berbunyi tak? Tak bunyilah sebab dia tak kerja lagi, tak berkata. Terbit sakit dia tanya. Nak balik terus ya? Nak balik terus tu baru terbit. Kerana apa terbit perkataan tu?
Kerana dia ada sifat berkata lah. Lawan ni duduk diam, bukan dia bisu. Menunjukkan cikgu ni ada sifat berkata. Jadi sifat berkata ada cikgu ni ada suara-suara. Tak ada suara, tak ada huruf. Yang tubik suara huruf tu yang zahir daripada berkata sagino. Yang mendalilkan tunjuk bahawa cikgu Ding itu ada sifat berkata tu ya. Tu dia panggil selekeh-lekeh fikir, boleh faham lah. Itu. Dan pasal ada oleh kerana ada padanya Ta'ala sifat itu, maka sedia kala dan sentiasalah ia sediakan perkataan. Apa dia? Bila Tuhan ni ada sifat berkata, maka dia ada satu lagi sifat. Dipanggil apa dah? Sifat. Dia panggil kalam nafsani. Tadi kalam ismi, yakni sifat kalam yang ada di dia tu. Bila ada sifat kalam tu, dia ada satu kalam sifat kalam lagi. Hak itulah juga dipanggil kalam nafsani. Apa kalam nafsani? Persediaan untuk berkata-kata. Dia ada kalam nafsani, mengsediakan perkataan. Atau sedia kala dan sentiasalah nak berkata-kata dengan siapa-siapa yang ia kehendak. Kira-kira nak kata tu. Dia panggil apa tu? Kalam nafsani. Mana kalam ada pak. Kalam ismi, kalam nafsani, kalam masdari, kalam ma hasala bil masdar. Terbit daripada sebutir itulah juga. Mana dia sedia nak berkata tu. Macam kita lah bila ada sifat kalam ni, kita bersedia nak kata tak? Ada persediaan. Bila masa boleh terbit. Tapi terbit lagi, dok lagi. Pak jumpa lagi baru kita berkata. Berkata tu kalam ni lah, dia panggil kalam masdar. Terbit ni, bunyi ni, dia panggil kalam ma hasala bil masdar. Pak butir tu. Hasil daripada berkata tu. Jadi berkata ni bukan sifat hak kita bahas ni. Dah tengok kalam musannif rahimahullah. Dia ginilah mudah nak faham. Orang mari rumah kita, suruh kita pergi minat anak dara orang. Minat anak dara orang. Tengok, cerita mudah macam ni lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim, mudah faham lagi. Hak kolin kita pening pala kan, ada jadi panah boleh ni. Dia ada siap tak sifat kata? Ada, dia boleh bercakap. Dalil kata dia ada sifat kata sebab kita dengar dia ceramah. Dia dengar dia cakap Jadi dia ada sifat kata. Mudah faham ni sebab Tok Nur Ibrahim ni orang ni dalam perhatian ni. Gini semua pakat duk tunggu dia ni. Jadi bila dia nak pergi serah agung esok ni, contoh hari tu. Malam tu dia ada tak kira-kira nak kata. Tu dipanggil kalam nafsani. Dia boleh bercakap, satu sifat kalam dia. Nombor dua, kalam kira-kira mensedia berkata tu. Cuma dia barulah. Hak Tuhan macam lain. Nak faham hak kita tu. Jadi dia pun malam tu esok nak pergi jumpa Tok Agung ni, malam tu dia kira-kira tak? Dia kira nak cakap ni. Tuanku patik yang hina ni, pacar yang hina menyembah peduli macam-macam lah. Gitu. Akan menyemrahkan akan senarai yang sahih untuk membubarkan dong ataupun menjadi Perdana Menteri. Bunyi lagi hak tu. Hak tu tak bunyi apa. Faham? Dia tak bunyi apa duk kira seorang dia. Esok mari terbit. Dia pun jumpa Tok Agung, dia berkata. Habis mudah faham lagi. Sebab Datuk Anwar Ibrahim ni kita boleh contoh sebab orang duk tuju dia, baru nak masuk otak. Maka dia pun berkata. Apa maksud berkata? Gerak bibir mulut. Ya tuanku. Berkata hak mana? Hak dia duk kira-kira nak kata semalam ni. Nafsani. Dia terbit dah tu. Ya tuanku, patik yang hina ini. Macam semalam. Maka terbit dah ni. Terbit daripada berkata gerak bibir mulut. Perkataan. Tu dia panggil mahasala bil masdar tu. Tengok hak kita lah. Kita baru belakang. Dah.
Nampak lagi tuan-tuan ni? Selekeh-lekeh nampak. Nampak hak kita boleh nampak Tuhan. Nampak macam itulah bukan nampak hakikat. Nampak beri faham lepas hukum syarak. Tuhan ni dia ada sifat berkata. Lepas tu dia nak berkata tu sedialah. Bersedia berkata. Mari timur Nabi-Nabi, timur malaikat, timur jin, apa semua dia bercakap. Dia pun berkata. Nah, berkata bila bukan dulu lagi. Kira-kira nak kata tu dia panggil nafsani. Mensediakan perkataan tu. Untuk berkata, pak mari tu baru berkata. Jadi macam tadilah. Dia ada sifat berkata satu ke. Lepas tu kira-kira nak kata esok ni, malam kira ni, satu nafsani. Esok ni baru berkata. Berkata barang yang telah. Lepas tu terbit mari perkataan. Tu dia panggil pak lah. Pak kalang tengok. Al-Musannif rahimahullah. Tapi sampai hari ni tak tu pucuk lagi dia. Dia ingat ke serah nama dah. Tak serah nama lagi. Saya orang-orang politik ni. Orang politik ni buat pening kepala semua ni. Banyak benda jadi pening orang. Orang politik. Sebab tu orang banyak dalam masyarakat dunia ni yang serabut sekali orang politik. Bahagian rasuah pun orang politik paling kuat sekali. Nak banding dengan orang lain. Bahagian cakap berbohong pun orang politik. Yang banyak sekali cakap bohong. Ini benar sungguh kenyataan. Bahagian berjanji tak boleh percaya pun orang politik paling tak boleh percaya. Kecuali politik yang berlandah kepada Islam, pegang ikut hukum tu. Dia takut ke Tuhan. Kalau ahli politik tak ikut, tak takut apa ni, semata-mata politik jahanam. Sebab tu politik mesti dipandu oleh agama, oleh haram, halal, makruh, sah, batal, wajib, sunat. Sebab tu kita kena bawa agama tu dalam masuk dalam politik ni. Ataupun bawa politik tu masuklah agama. Ni faham bawa agama masuklah politik. Buat baru kata politik ni ada halal, haram, sah, batal. Tidak, dia tak ada boleh. Sebab kita duk faham sama ni, politik ni dengan agama tak kena mengena. Benda halal, haram bahas di masjid. Dosa pahala di masjid. Syurga neraka di masjid. Ayat Quran hadis di masjid, surah. Dalam politik ikut suka. Ini masalah kita. Kita membuat lama dah hajak manusia supaya jauh daripada agama. Bila kita jadi orang politik, kita tak boleh campur dengan agama dah. Pening. Kita sendiri hajak. Maka orang nak tipu orang, gini cakap gini, esok cakap gini. Esok menipu boleh. Nak tipu duit rakyat, nak tipu duit orang, maka rasuah kan awak nama pun sebab agama tak ada. Tapi kalau kita duduk dalam agama, tak jadi apa. Nak buat ni haram, nak buat ni makruh, tak boleh. Tipu orang tak boleh. Nak buat gini jahanam agama, nak buat gini. Sebab tu politik dengan agama tak boleh pisah. Siapa kata politik suku, agama suku, kafir tu. Jatuh kafir tuan-tuan. Apa maksud suku? Tak berkena. Tak kena mengena maksud dia. Suku di sini maksud dia tak kena mengena dengan agama. Apa maksud tak kena mengena agama? Bila kita bermain politik, kita nak menipu boleh, nak makan rasuah boleh, tak kena hukum. Kalau tak kena hukum, malaikat tidur tak itu. Kita tak beriman dengan malaikat. Malaikat roket atik. Roket atik ni tidur pun tak, makan pun tak, minum pun tak, apa tak. Dia tulis 24 jam. Mu kerja apa tak kira. Mu sultan dia tulis. Sultan gimana? Sultan tidur, sultan bakit. Sampai disebut kisah roket atik ni. Kalau kita mengerang sakit, itu pun ditulis juga. Takkan dia tak tulis ahli politik? Tulis itulah ada yang perbuatan haram, haram. Ada perbuatan wajib, wajib. Ada perbuatan sunat, sunat. Maka wajib, haram, sunat, makruh ni nak agama. Yang tak boleh pisah dengan politik. Berapa puluh tahun kita diasak oleh golongan sekular rakyat Malaysia ni supaya memisahkan agama dengan politik. Kesan dia macam gini. Dia buat lagi masalah politik. Kenapa tu benda politik? Dia tahu. Sedangkan malaikat tulis. Allah kira faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Ayat tu nak tahu mana? Siapa buat kebaikan walau sebesar zarah. Apa maksud zarah? Debu. Allah tunjuk. Siapa buat jahat? Syarran yarah. Dia tunjuk. Hak tu yang dalil kata, siapa kata politik suku, agama suku, jadi malaikat tak sok campur dengan orang politik. Malaikat rehat, malaikat gicek orang masjid,
Cik orang jaga sapah, orang kerja kelang, orang motong, orang politik bebas daripada malaikat roket atik. Sedap gitu. Aku pun nak jadi YB juga supaya tak kira. Kita jadi YB, bakit pagi. Nah, minum kopi, malaikat boleh. Minum kopi, baca bismillah, sunnah. Tu, tengok-tengok dia sign makan rasuah. Haram, boleh. Haram makruh itulah agama yang bersangkut dengan politik. Berapa puluh tahun kita jadi bengong tu. Bukan sehari dua, berapa puluh tahun duk asal. Sampai masjid-masjid setengah kata jangan sembang politik di masjid. Sakut di pintu pagar. Bodoh orang cakap gitu. Takat dia sakut di pagar. Jangan sakut politik di pagar. Hajar apa bodoh sampai tu. Dalam masjid, dalam rumah, dalam gereja, dalam apa pun. Atas pokok nyor, dalam sungai, dalam carak, ke atas bah kan. Dalam teksi ke agama tak boleh pisah walau sesaat. Dia akan ada haram wajib sunat makruh, halal haram wajib sunat makruh. 5 butir ni dipanggil agama yang melekat di atas kepala mukallaf tiap masa. Jangan dia bengong sangat. Lo ni cerdiklah sikit. Dulu bengong banyak ke kampung pun gitu. Hei ni apa kena politik pergi sembang masjid. Nak sembang agama sembang masjid. Allahu akbar. Jahannam habis ya. Hakik pemimpin 3 suku habis. Tengok kita. Kena kata agak sekali kalau tak kata langsung tak boleh juga. Tengok kita. Qala musannif rahimahumullah. Atau sikit lah. Atau sedia kala. Nah. Dia sedia perkataan tadi ni. Dia panggil apa tu? Hak tu kalam nafsani. Bila dia ada sifat berkata, dia mensediakan perkataan. Bila-bila dia boleh cakap. Kalau dia nak cakap. Tu dia panggil mensedia perkataan. Tapi hak Tuhan ini kodim. Dan sentiasa nak berkata-kata dengan siapa-siapa yang ia kehendak, maka pasal sungguh dan berlaku perkara inilah dikatakan Tuhan tak diam. Oleh kerana Tuhan ni ada sifat berkata, maka dia ada sedia berkata-kata, dipanggil Tuhan tak diam. Bukanlah boleh dikatakan tak diam itu dengan sebab dia berkata dan bercakap selama-lama. Tak diam di sini bukan maksud tak cakap. Dengan tidak berhenti-henti bukan maksud bercakap dan berkata dan bercakap selama-lama, bukan maksud bercakap 24 jam, maksud dia gitu. Dengan tidak berhenti-henti dan tidak berputus-putus. Hanya yang selama-lama dengan tidak berputus itu 2 perkara jua di sini, iaitu satunya apanya ni? Iaitu satunya ada sifat kalam padanya. Satu, hak saya wayak saat ini. Dan keduanya mensediakan perkataan, yakni kalam nafsani. Banyak lagi nak bahas banyak ni. Berarti saya kat tu dulu. Dan dia kata, dan keduanya mensediakan perkataan atau nak berkata tu. Ambil itu dulu, tahu itu dulu. Kita bahas lepas kalam tu. Kalam nafsi, kalam ismi, kalam nafsani, kalam masdari, kalam ma hasala bil masdar. Ada 3 butir lagi. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihnahu fid din wa alimna ta'wil waj'alna min ibadikal ulama wa salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.